Kita mungkin ada bayangan terhadap apa yang perlu dihadapi oleh frontliners, khususnya petugas perubatan dalam merawat pesakit positif COVID-19. Tetapi adakah bayangan ini cukup bagi kita untuk betul-betul memahami apakah pengorbanan yang terpaksa dihadapi mereka? Persoalan ini membawa saya mendekati petugas perubatan di Hospital Kuala Lumpur untuk mendengar sendiri dan kemudian membawa cerita mereka ke perhatian khalayak ramai. Masa mula-mula saya rasa hairan. Masa mula-mula kita punya kes actually tidak dia jadi sekarang kita ada kategori COVID. Tapi masa mula-mula masa Februari dulu awal kita punya kes tak masuk kategori 3. Kita punya kes adalah kategori 3 tetapi tak perlu oksigen, bantuan oksigen. Kita nampak mereka semua duduk selama seminggu, 2 minggu dekat ward, mereka pun pulih. Tetapi sekarang sebab lebih ramai orang dijangkiti, ada juga orang yang lagi tua yang ada comorbidity. Jadi kita sekarang lebih tengok pasien-pasien beban lebih banyak sebab pasien yang kategori 3 ke atas itu adalah ada juga lebih ramai. Kategori 1 adalah yang asymptomatic. Kategori 2 adalah yang ada gejala demam, batuk, sakit tegak. Kategori 3 yang X-ray dia menunjukkan pneumonia. Kategori 4 yang memerlukan oksigen dan kategori 5 adalah yang sampai ternak macam perlukan ICU care. Mendengar penjelasan daripada Dr. Leong, saya berasa sedikit gerun, malah risau dengan keadaan ini. Siapa sangka petugas perubatan yang sudah biasa berdepan dengan situasi sebegini tidak terlepas dari berkongsi rasa yang sama. Sejujurnya saya cakap tak ada siapa pun nak jaga untuk COVID-19. Tapi kita dah bagi tugas untuk jaga ni, so kita kena ambil lah granted lah untuk jagakan semua orang boleh jaga COVID-19 ni. So bila dah dapat macam ini, kita rasa at least untuk negara jugalah. Seperti macam tu, saya macam tawarkan je lah. Saya pun risau dekat anak kat rumah. Okay, sebelum balik kerja tu, saya mandi dulu lah. Sebagai kita nak elak infection dekat anak dekat rumah macam tu lah. Lebihnya saya tawarkan, ya Allah lah segalanya. Takut juga kadang-kadang tu. Kadang-kadang kalau saya rasa macam batuk ke semua, saya pun risau juga. Saya cubalah jauhkan jarak daripada anak macam tu lah, jauhkan diri. Alah bisa tegal biasa, sudah menjadi kewajipan bagi mereka memberikan khidmat bagi sesiapa sahaja yang memerlukan rawatan perubatan, meskipun cabarannya nyata sedikit berbeza dari hari kebiasaan mereka. Mula-mula bagi saya tu, mula-mula pakai tu susah lah, tapi lama-lama dah biasa tu. Bagi kami semua tu perkara biasa je lah. Sebab bagi kami, tugasan yang diberikan ni untuk kami adalah mungkin dapat kumpul pahala lah untuk kami. Walaupun diakui lah penat juga pakai PPE. Sebab dah lah kena pakai 6, 7, 8 jam dalam tu. Lepas tu yang keadaan yang tak, kita rasa tak sejuk, panas. Lepas tu peluh pun kadang telah masuk tu depan lanjut. Malinjun lah baju, telah tukar. So kita ambil masa untuk berpakaian macam ni lah untuk nak jumpa patient. Lepas tu nak touch patients. Once kalau dah touch, kita kena hand rub. Dan lepas touch pun kita kena hand rub juga. So benda tu memang kerja daripada sebelum ni macam biasa. So jadi macam lebih teliti lah precaution dia tu. Okey, cabaran pertama, kalau kita biasanya kita kerja dalam daripada pukul 7 pagi balik ke shift pagi lah kan, 2 petang. Kalau kat dalam tu biasanya pukul 7 pagi, dalam pukul 4 petang tu baru boleh keluar dengan pakaian PPE macam ni. Memang kita rasa panas, macam bersauna lah, memang rasa tak selesa lah, macam tu lah. Dan kita terpaksa menahan rasa lapar, macam tu lah. Kita biasanya kita take turn. Kalau 3 orang tu kita tukar. Kalau saya nak keluar, yang 2 lagi duduk kat dalam. Nanti kalau yang nak tukar makan, yang seorang lagi masuk take turn lah gila-gila. Kena mandi semua, tukar baju, makan. Lepas tu bila nak masuk pakai PPE baru. Kalau nak tukar masuk sama? Sama juga. Kira kalau dah makan tu sekali semualah. Dia sebelum masuk tu kita dah prepare makan semua, dah pergi toilet semua macam tu lah.
Jumlah pesakit yang disahkan positif COVID-19 masih bertambah sehingga kini dan pastinya penjagaan buat pesakit ini sedikit berbeza dari penghidap penyakit yang lain. Bagaimana agaknya petugas perubatan menghadapi pesakit yang menjadi mangsa wabak COVID-19 ini? Sama juga bagi kita bagi ubat macam biasa, tapi nak bagi ubat tu lagi try lah. Sebelum ni try juga, so lagi memang kena betul-betul sterilize lah. Penyedia makanan pesakit memang daripada bawah, diet tu memang dia bagi dekat atas, memang dah tutup semua kan. So kita as a nurse yang bagi makan ni, memang kita akan bagi setiap kali masuk bilik pasien kita akan bagi bilik pasien. Lepas tu keluar kita kena buka first glove, semua kita punya apron. Lepas tu pakai balik untuk next bilik pula. Okay. So artinya setiap bilik tu kena tukar lah bila Ya, betul. Sebab kita pun takut kan ada pasien positif, pasien yang mungkin PUI. So kita tak nak lah infect kita as staff ni infect daripada positif ke pasien yang tak positif lah. Kita tak nak macam itu. So that's why kita kena betul-betul precaution. Bahagian yang untuk pesakit ni yang paling kesabaran lah, kena melayan diorang punya karenah lah. Sebab diorang ni kadang macam kita cakap macam-macam perangai dia. Kadang-kadang diorang yang nak benda yang bukan-bukan. So kita kadang-kadang terpaksa juga layan mereka. Dengan keadaan jumlah pesakit yang bertambah setiap hari, khidmat petugas perubatan semakin mencabar dengan pertambahan ini. Lantas pengurusan tenaga kerja menjadi salah satu keutamaan mereka. Kita kena deploy staff-staff daripada departmen lain untuk tolong. Dan hospital Kuala Lumpur juga kena merawat pesakit-pesakit yang bukan COVID. So disebabkan itu kena ada perancangan yang betul untuk membahagikan staff-staff untuk dideploy kepada kawasan yang memerlukan tempat untuk merawat pesakit COVID ni. Okey, saya punya sumber manusia, kekuatan sumber manusia saya ada 25 staff nurse. Saya ada 2 sister, saya dan sister Hasnita. So sebenarnya 20 tu daripada permanent daripada ward saya. Yang lagi 5 tu kita dipanggil balik daripada college sebab college tutup kan untuk post basic. Jadi kiranya yang ini itu adalah pertambahan kepada Yes, pertambahan kepada staff saya. Dan saya juga staff saya yang mana pregnant, yang mana menyusukan anak, kita exchange dengan ward-ward yang luar. Sebab saya tak nak yang mengandung, yang ada menyusukan anak bekerja di ward COVID-19. Coordination saya sebenarnya dengan 25 staff ni, saya divide into 3 shift. 3 shift bermakna kalau pagi, 7 pagi hingga 2 tu saya akan letak dalam 7 staff nurse. So 4 akan masuk di dalam, maknanya akan jaga dalam masa 8 jam tu. Yang lagi 3 tu akan seorang akan jadi medication nurse, seorang akan jadi team leader dan seorang tu runner untuk ambil ubat, untuk specimen, untuk segala kerja-kerja runner lah. So saya divide macam tu. Sama juga petang. Petang daripada 2 petang sampai 9 malam pun sama juga, dan malam lebih kurang sikit lah. Malam saya letak lebih kurang dalam 5. Tidak dinafikan pengorbanan ini mendapat perhatian ramai sehingga menggelar pasukan perubatan serta kesemua petugas barisan hadapan sebagai wira. Tetapi meskipun berdepan dengan bahaya COVID-19, apakah yang menjadi semangat buat mereka ini teguh menjalankan amanah mereka meskipun kadangkala diberikan jelingan sinis oleh sesetengah masyarakat? Kat luar kalau kita pergi macam contohnya kita pun nak kena pergi beli barang kan. So bila pakai baju nurse, orang memang takut nak dekat sebab diorang dah mindset diorang kerja KKM memang ni COVID. So kita kat situ macam ada sikit lah gap kat situ. Itulah sebab persepsi masyarakat dah macam gitu. Kita nak buat macam mana kan. So kita pun kena beli juga barang dapur. Pergi beli je lah. Ada setengahnya yang memandang macam stigma lah, doktor-doktor, pakar-pakar perubatan dan yang healthcare worker lain yang terlibat dengan pesakit COVID, memang ada stigma sedikit sebab macam kita agak diasingkan daripada orang lain. Diorang pun agak takut nak rapat dengan kita orang. Adalah, tapi tak semualah. Demi tugas tu, sebab kita memang kena
monitor pesakit-pesakit dengan teliti. So kalau boleh kita tak nak miss pesakit-pesakit yang kritikal. So responsibility tu adalah. So saya bernasib baiklah kerana keluarga memahami situasi saya sekarang. So saya ada support daripada family. Walaupun masa saya banyak habis di hospital lah. Okey, pertama kali kita nak selamatkan kita punya rakyat Malaysia ni daripada wabak COVID ni. Saya cubalah tukus semua berjuang untuk kita kembalikan kita punya Malaysia seperti mana yang sebelum ni, sihat semua. Saya cuba berjuang untuk selamatkan Malaysia. Saya rasa sebenarnya gembira because kita sebenarnya bila datang kerja kita kena ada orang kata tu perasaan yang kita nak datang kerja. Kita happy datang kerja sebab kita rasa dengan apa yang kita buat sebagai seorang jururawat, saya rasa amat mulia di sisi agama kita, di sisi masyarakat kita. Orang pandang tinggi sebenarnya sebagai jururawat. Saya bangga menjadi seorang jururawat sebenarnya. Saya masih ingat lagi satu kawan saya selalu cakap dengan saya, kalau kita diperlukan oleh masyarakat, kita kena syukur kepada Tuhan kerana kita diperlukan. Cuba bayangkan kalau kita tidak diperlukan, susah juga. So kita kena bersyukur kerana kita diperlukan.